Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria pada hari ini. Nama cikgu ialah Cikgu Jafizatul Iliana binti Jaafar, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dari SMK Beris Panco 2, Bacok, Kelantan. Pelajar-pelajar, pada hari ini kita akan pelajari tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PIRS yang bertajuk penyalahgunaan bahan tingkatan 2. Baiklah pelajar-pelajar, standard pembelajaran bagi tajuk ini adalah di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat 2.1.1 menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan. Seterusnya, 2.1.2 mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Dan 2.1.3 faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Masih ingatkah lagi pelajar-pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan merujuk kepada penggunaan bahan yang memudaratkan kesihatan seseorang seperti dadah. Apakah itu dadah pelajar-pelajar? Dadah adalah bahan yang amat berbahaya kepada tubuh manusia dan boleh menyebabkan ketagihan. Yang kedua adalah rokok. Seperti yang kita tahu, tabiat menghisap rokok boleh mengancam nyawa perokok dan orang-orang yang berada di sekeliling. Ketiga, mengambil minuman beralkohol. Contohnya, minuman keras seperti arak. Keempat pula, pengambilan ubat-ubatan terlarang ini merujuk kepada ubat-ubatan yang dijual dan digunakan tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, penggunaan racun dan menghidu gam. Semua bahan-bahan ini boleh menyebabkan ketagihan, memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama serta boleh membahayakan diri, keluarga dan masyarakat. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya cikgu akan menerangkan apakah risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri. Di sini terdapat 7 risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri iaitu pertama, fizikal, kedua, janin, ketiga, saraf, keempat, hati, kelima, otak, keenam, mental dan emosi, dan ketujuh, sosial. Mari kita lihat risiko yang pertama iaitu fizikal. Kesan penyalahgunaan bahan dalam aspek fizikal seseorang adalah bahan-bahan terlarang ini boleh merosakkan dan mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Seterusnya, fungsi otak akan terganggu sehingga boleh menyebabkan sawan. Bahagian mata pula akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhingus. Seterusnya, perut berasa sakit, kadang-kadang muntah, cirit-berit sehingga menyebabkan badan terjejas. Tubuh juga akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Akhirnya, penampilan diri mereka menjadi tidak terurus dan tidak normal. Risiko penyalahgunaan bahan yang kedua adalah janin. Janin merupakan proses pembentukan bayi dalam kandungan di awal kehamilan seseorang wanita.
Apabila seseorang wanita itu hamil dan mengambil bahan-bahan terlarang ini, ia akan memberi gangguan dan kesan kepada janin. Apakah yang berlaku? Saiz kepala janin menjadi terlalu kecil berbanding tubuh. Seterusnya, kelemahan pada sendi-sendi otot dan keadaan muka yang rata. Ia turut menyebabkan kekurangan berat badan dan janin tersebut akan mengalami kecacatan. Sekarang ini kita lihat pula yang ketiga, iaitu saraf. Kesan penyalahgunaan bahan terhadap saraf, ia akan merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh badan seseorang itu. Jadi, para pelajar, ini akan menyebabkan kecenderungan untuk mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Gangguan tersebut di antaranya adalah kehilangan ingatan atau tidak dapat membentuk ingatan baru. Ini berlaku kepada mereka yang banyak mengambil minuman beralkohol, iaitu minum arak. Baik, cikgu hendak terangkan apakah maksud komplikasi psikiatri. Okey, di sini maksud komplikasi psikiatri adalah kecenderungan seseorang mengalami penyakit mental. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri yang seterusnya, yang keempat adalah hati. Untuk makluman pelajar-pelajar, hati kita menjalankan berbagai fungsi penting, antaranya mengawal metabolisme dan menyingkirkan toksin daripada badan. Oleh yang demikian, hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti contoh sirosis hati yang boleh membawa maut kepada mereka yang mengambil bahan-bahan terlarang ini. Seterusnya, mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan sempurna. Baiklah pelajar-pelajar, kita lihat pula apa kesan kepada otak. Bahan-bahan terlarang seperti dadah, rokok dan gam ini akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran seseorang. Ia boleh menyebabkan seseorang hilang rasa malu, fikiran bercelaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Selain itu, ia juga akan menyebabkan seseorang sukar menerima pelajaran, sukar membentuk idea spontan, menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan dengan teliti. Semakin banyak bahan terlarang di dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Bahan-bahan terlarang turut menyebabkan mental dan emosi seseorang terkesan. Ia dikenali sebagai kesan psikologi. Pelajar-pelajar, apabila seseorang mengambil bahan terlarang ini, contohnya menghisap dadah, dia akan berasa seronok, terangsang, halusinasi dan khayal. Baik. Selain itu, mereka hilang kawalan diri dan pemikiran serta tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan di khayalak ramai. Seterusnya, jika bekalan dadah tidak dapat diperolehi, mereka akan berasa keluh kesah, gian dan menderita. Akhirnya, mereka mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Pelajar-pelajar sekalian, kesan kepada hubungan sosial pula
akan menyebabkan mereka hilangnya minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekeliling. Prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contohnya pelajar-pelajar, daripada seorang yang periang menjadi pendiam. Seterusnya, mereka lebih suka hidup menyendiri dan tidak menghiraukan kesihatan diri. Ada juga yang bertukar sikap menjadi pemarah sehingga boleh berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan dalam keluarga. Dan akhirnya mereka disisih oleh keluarga dan masyarakat. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan menjelaskan mengenai kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Maksudnya di sini, apakah tindakan kita untuk tidak melibatkan diri dengan perkara-perkara ini? Setiap individu bertanggungjawab mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Baiklah, pertama, kita hendaklah menerapkan kesedaran diri. Kesedaran diri merupakan aspek penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan. Penting untuk kita membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Kedua, melaksanakan pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah, di mana ia merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah ini daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Seterusnya ketiga adalah hubungan kekeluargaan dan interpersonal memainkan peranan penting dalam memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Sikap mengambil berat, bertanggungjawab, penyayang serta komunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri daripada risiko penyalahgunaan bahan. Keempat, yang terakhir, iaitu peranan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan ini melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media cetak dan sosial. Pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian, banyak faedah yang diperolehi apabila anda tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Antara faedah-faedah tersebut adalah kita akan sihat dari segi mental dan emosi serta penampilan diri kita lebih kemas dan menarik. Kita juga dapat mengelakkan diri daripada melanggar undang-undang yang mungkin menyebabkan kita dipenjarakan. Selain itu, prestasi akademik juga akan lebih baik serta hubungan sosial dengan rakan dan masyarakat lebih mesra. Seterusnya, status kewangan keluarga juga akan stabil serta dapat mengelakkan perpecahan keluarga. Dan faedah yang terakhir dari segi prospek pekerjaan. Prospek pekerjaan juga lebih baik serta mereka dapat menyumbang dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami semua perkara yang cikgu jelaskan dalam tajuk ini. Sebagai kesimpulan, kita hendaklah membuat keputusan yang betul supaya tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dengan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, memilih dan menilai persahabatan dengan bijak. Berkawanlah dengan orang yang baik,
yang mempunyai arah tuju, pendirian dan berwawasan. Akhir sekali, melakukan aktiviti yang berfaedah dalam kehidupan seharian kita seperti bersenam, aktiviti bersukan, mengulang kaji pelajaran dan sebagainya agar masa yang ada dapat digunakan dengan sebaiknya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat dan mengelakkan diri daripada terjebak dengan penyalahgunaan bahan ini. Akhir kata daripada cikgu, ingatlah, dadah hanya memberi keseronokan pada hari ini dan akan menghancurkan masa depan pada hari esok. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.